Oke, hai, apa kabar semua? Saya Maxwell Udena, guru khusus pelancongan mengajar di Kolej Vokasional Sangkakala. So, hari ini saya akan menerangkan kepada Anda tentang simpulan dan ikatannya. So, kita akan menyentuh tentang fungsi, kegunaan. Saya juga akan menunjukkan cara kepada Anda bagaimana untuk membuat ikatan dan simpulan. So, sebelum itu, pengenalan kepada ikatan dan simpulan ini. So, ikatan dan simpulan ini sebenarnya memang tidak asing lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita boleh jumpa di mana-mana, di sekitar kita, di sepanjang hidup kita lah. So, kita juga mungkin ada yang berpengalaman tahu macam mana membuat ikatan simpulannya. Mungkin belajar dari ibu bapa atau dari sekolah, dari unit ke unit for perkemahan ya. So, secara keseluruhannya, secara amnya lah, ikatan dan simpulan ini memang kegunaan dia yang paling utama boleh disebutkan kepada dua lah. Yang pertama ialah untuk ikhtiar hidup, dan yang kedua ialah untuk membuat aktiviti penyelamat lah. Misalnya pihak bomba atau orang ramai kalau ingin melakukan proses menyelamat ataupun aktiviti menyelamat itu, pengetahuan atau kemahiran ikatan tali dan simpulan itu memang sangat berguna lah. So, hari ini saya akan terangkan kepada Anda. Actually ada banyak ya jenis ikatan dan simpulan, tapi hari ini saya akan menyentuh dalam 5 ikatan dan simpulannya, 5 ikatan dan simpulan. Okey, baik, untuk tujuan untuk menunjuk cara ikatan dan simpulan ini saya menggunakan tali jenis inilah. Okey, actually ini tali ikat langsir ya. Tali ikat langsir. Okey, baik. Ikatan yang pertama ialah ikatan manuk atau simpul manuk ya. Okey, manuk memang tidak asing kalau bagi kawasan Malaysia Timur. Manuk itu maksudnya ayam ya. Tapi dalam simpulan kali ini tidak nampak pun ayam lah. Okey, mungkin orang dulu ikat ayam lah. Selalu ikat ayam menggunakan jenis ikatan ini. Jadi that's why kita panggil dia simpul manuk, ikatan manuk ataupun glove hitch ya. Okey, cara membuat dia senang sahaja. Okey, glove hitch ni sebenarnya selalunya kita gunakan untuk mengikat selalunya ikat mangsa kepada pengusung. Selalunya kalau kita mau angkat untuk aktiviti menyelamat, kita mengangkat mangsa menggunakan pengusung, kita akan ikat mangsa menggunakan teknik tali ikatan dan tali ikatan dari simpulan yang inilah. So, senang sahaja. Okey, saya tunjukkan di sini ya. Ini ialah tali. Okey, satu kita kena buat dua telinga Mickey Mouse ya. Satu, dan yang kedua dua. Okey, sudah dapat buat begini, dua telinga Mickey Mouse ini. Yang kanan itu perlu diletakkan di atas ya, di atas yang kiri. Kemudian kita dapat simpulan bulat begini ya. Okey, jadi apabila kita tarik, dia sepatutnya akan dapat begini ya, akan dapat X. Selalunya ini adalah untuk nampak dia punya ciri-ciri khas ikatan manuk ini ialah ada berbentuk X ya. Okey, itu cara ikatan dua telinga itulah. Cara yang kedua untuk membuat simpul manuk ini, kita boleh gunakan selalunya kalau kita mau ikat pada objek lah, kita boleh terus lilit kepada objek tersebut. Contohnya, okey, bagian ujung yang pertama di atas, kemudian kita lilitkan kepada objek, perlu bentuk X ya. Kita kena bentuk X dahulu. Okey, sudah dapat bentuk X ini. Okey, tarik yang ujung itu dan masukkan sudah dapat X, kita tarik yang ujung dan kita masukkan di tengah-tengah X ya. Okey, sudah dapat di tengah-tengah X, baru kita tarik. Okey, so ini ialah ikatan manuk ya, simpul manuk. So ciri khas dia ialah berbentuk X. Asal ada X itu ialah ikatan manuk ya. Ikatan yang kedua ialah yang paling senang lah. Okey, yang kita panggil belit. Maksudnya hitch ya. Hitch itu maksudnya lilit. Satu kali lilit begini ya. Ini satu kali lilit pusing saja tali. Asal dapat terpusing satu kali macam begini, ini ialah satu lilit, satu belit ya.
satu lilit atau satu belit. Okey, kalau anda hanya buat separuh saja macam begini, tidak terbelit habis begini, dia dipanggil setengah belit. Setengah belit adalah ikatan simpulan paling senang lah. Asal tali satu berada di atas tali yang satu ya, ini setengah belit. Tapi apabila anda buat satu pusingan seperti ini ialah satu belit lah. Okey, ini ialah belit. Tujuan dia ialah untuk mematikan ikatan atau simpulan lah, seperti ini ya. Ada ikat dan ikat seperti itulah. Itu ialah belit lah, ikatan belit lah. Okey, ini tidak dipanggil mati sebab dia tidak berlilit kepada talinya sendiri ya. Okey, kita teruskan kepada yang itulah. Tadi itu belit, tidak ikat mati ya. Seperti ini sahaja. Tapi apabila anda masukkan di dalam dan anda tarik habis, yang ini ialah simpul mati ya. Okey, baik. Untuk ikatan yang seterusnya, saya selalu gabungkan dua jenis ikatan inilah, iaitu ikatan bunga keti dan ikatan buku sila ya. Okey, untuk untuk dua-dua ikatan ini dia melibatkan dua tali ya. Okey, yang membezakan dua-dua jenis ikatan ini, bunga keti adalah digunakan untuk mengikat dua jenis tali yang berbeza berat, berbeza saiz, berbeza mungkin struktur tali, ataupun mungkin tali tersebut basah ataupun jenis yang licin. Jadi kita akan gunakan ikatan simpulan bunga keti ya. Okey, bunga keti, dengar saja dari namanya kita tahu, kita dengar bunga ya. So pertama sekali untuk membuat bunga keti, kita perlu sediakan petalnya ya. Okey, petal ini ialah petal jambak bunga tu dia punya itu kelopak bunga. Okey, satu kelopak bunga. Kemudian letakkan satu jari anda di atas ya. Di atasnya seperti ini. Kemudian tali yang satu kita masukkan di dalam kelopak tadi di tengah-tengah ya. Okey, setelah itu kita kita lilit tali di atas jari kita, tapi jangan masukkan dalam lubang ya. Jangan masukkan dalam lubang, lilit di luar ya. Di luar seperti ini. Lilit masuk ke bawah, pusing. Okey, sudah pusing. Jangan pusing sampai di atas ya. Sampai di bawah saja. Jadi masuk di bawah kelopak bunga, masuk di bawah, kita masukkan dalam lubang tadi dan tarik. Okey, ini ialah ikatan bunga keti. Okey, tujuannya tadi sama sudah diterangkan tadi lah. Kamu akan dapat satu simpul bunga yang cantik lah. Ini bunga keti. Okey, sebenarnya ikatan bunga ini lebih kurang macam ikatan buku sila ya. Dua-dua tujuannya untuk menggabungkan dua tali lah. Okey, untuk buku sila okey, untuk buku sila pula tujuannya menggabungkan dua tali yang sama jenis ataupun sama saiz ataupun sama kekuatan. Dan ikatan simpul ini dia lebih kuat daripada bunga keti tadi itulah. Bunga keti itu dia kurang kukuh, tapi yang ini lebih kuat lah. Okey, cara membuat buku sila ni, selalunya buku sila kita pakai untuk ikatan kain anduh juga ya, untuk menggabungkan dua ujung tali ya, ujung kain atau ujung tali. Okey, cara dia senang saja. Yang kanan, dia sebenarnya boleh jadi seperti ini ya. Anda ikat begitu, lepas tu ikat dua kali. Sebenarnya dia senang seperti itu ya. Tapi untuk cara untuk diterangkan, dia seperti ini ya. Anda ikut saja. Okey, kanan di atas, kiri. Jadi kanan di atas kiri, kiri masuk. Okey, kemudian kiri di atas kanan. Okey, kanan masuk. Okey, Anda akan dapat dua ini ya. So ini ialah ikatan kemesraan, bukan. Okey, ini ialah ikatan buku sila ya. Okey, ini sangat kuat dan kukuh. Tapi untuk buka dia senang saja ya. Ambil saja satu penghujung, tarik, kemudian
kemudian anda perlu tarik saja yang satu. Okey, dapat buka. Okey, saya akan terangkan kepada ikatan yang seterusnya, iaitu ikatan balak. Okey, kalau kita dengar balak itu ialah kayu balak. So jenis kayu balak itu ialah berbentuk silinder ataupun permukaan yang berbentuk bulatlah keratan lentasnya. So untuk ikat objek seperti kayu ini yang berbentuk silinder, kita menggunakan ikatan balak ya. So ikatan balak tu kita kena lilit objek dahulu. Kemudian kita belit sekali, kemudian turunkan ke bawah, kemudian lilitkan tali yang menggulung objek di bahagian bawah ya, di bahagian bawah sebanyak 3 kali. Sebenarnya banyak kali pun boleh, tapi kita selalunya ikat pada 3, 1, 2 dan 3. Okey, setelah itu baru kita tarik. Okey, sudah kita tarik, kita akan dapat ikatan seperti inilah. Ikatan ini cantik sikit lah untuk mengangkat objek yang berbentuk silinder ya. Dia nampak lebih comel lah sebab dia ada macam pocong-pocong, lebih cantik lah. Okey, ini untuk mengangkat objek berbentuk silinder. Okey, baik, untuk ikatan tali yang terakhir iaitu tali indikasi. Okey, ikatan tali ini digunakan selalunya untuk aktiviti menyelamat, digunakan untuk mengikat mangsa, untuk mengeluarkan mangsa. Ikatan jenis ini digunakan sebab ikatan ini untuk membuat satu ikatan, kemudian dia tidak menjurut mangsa ya, menjurut kita punya pesakit lah. Selalunya kalau kita ikut yang macam tali gantung itu, dia selalunya akan ditarik, dia akan menjurut menjadi ketat. Tetapi ikatan jenis ini dia tidak menjurut, dia hanya di situ dan stay di situ. Apabila kita tarik mangsa untuk selalunya, contohnya lah, mungkin mangsa pingsan di dalam satu terowong, kita mau tarik keluar, okey, kita akan gunakan tali jenis ikatan jenis inilah, indikasi. So dalam kita tarik itu pun walau sekuat mana dia tidak menjurut mangsa lah. Jadi caranya saya tunjukkan ya. Okey, mungkin kali ini cara dia mungkin terlalu panjang ya, memerlukan tali yang panjang sikit lah. Jadi saya ada 2 tali, satu meter. Jadi saya akan sambungkan dulu. Okey, saya sambungkan menggunakan ikatan buku sila lah. Okey, kanan di atas, kiri masuk, kiri di atas, kanan masuk ya. Okey, saya gunakan tali buku sila sebab dua-dua jenis ini, tali ini sama ya, jadi sama kekuatan lah. So saya sudah dapat tali yang panjang. Okey, so saya akan bayangkan saya pergi menyelamat, saya adalah abang bomba ya. Saya akan pergi menyelamat dan saya ingin menarik mangsa yang tengah pengsan dan berada di dalam satu terowong lah. So cara dia, pertama sekali anda harus membuat tali panjang kan. So kita letak belakang dulu. Okey, kemudian kita perlu menyimpulkan satu simpulan kecil di bahagian depan inilah. Okey, kita buat satu simpulan kecil di depan ini. Kemudian kita ambil yang hujung, kita masukkan di tengah-tengah ya. Kemudian kita buat satu simpulan hujung simpulan kecil di depan, di bahagian dada lah. So selepas itu kita ambil hujung tali yang bawah, kita masukkan di dalam lubang ya, lubang itu. Kemudian kita tarik, kita bawa dia ke belakang tali yang ini ya, ke belakang tali yang itu. Kemudian kita masukkan ke lubang yang sama yang tadi itu dari arah yang berbeza lah. So kemudian kita boleh tarik sahaja. Okey, so kita sudah dapat. Dia sama seperti tali gantung, tetapi tali jenis ini dia tidak akan menjurut masalah apabila kita menarik ya. Okey, so tali ini dia sangat kuat ya. So kalau kita tarik macam mana pun dia tidak akan menjurut masalah. So itu ialah ikatan tindih kasih. Okey, baik, itu saja perkongsian dari saya. Semoga maklumat yang saya kongsikan ini bermanfaat, dan siapa tahu, mana tahu anda ada menghadapi situasi-situasi untuk dia hidup dan untuk menyelamat, ilmu ini boleh digunakan dan berguna lah. So sekian dan terima kasih.